Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kita sambung lagi topik kita untuk garis panduan pendawaian elektrik bangunan kediaman yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Tuan-tuan boleh dapatkan kopi ini daripada website ST ataupun daripada pejabat Suruhanjaya Tenaga terdekat dengan tuan . Hari ini kita akan menyentuh mengenai topik pembumian. Okay. So, kenapa saya nak ajar ni? Kenapa GPPE ni, garis panduan ni penting? Satu, tak kisahlah kamu ni pengguna ke, kontraktor ke. Dia adalah berkaitan dengan keselamatan elektrik, berkaitan dengan kualiti, perundangan, apa yang wajib dibuat berdasarkan perundangan Electrical Supply Act 1990. Spesifikasi barang dan pemasangan, tuan-tuan boleh tahu apa barang spesifikasi yang sesuai, jangan kena tipu dan tahu apa itu kualiti lah. Dan of course, bila kita tahu apa yang kita nak, insyaAllah kita akan ke arah keselamatan elektrik yang lebih padu lah. So, bab 7 pembumian. So, ni adalah contoh pembumian. So, ni ada satu rod ditanam terus ke dalam tanah lah. Ni satu tiang lagut lah. Satu tiang, tak tahulah tiang apa. Dan ni adalah satu sambungan konduktor pembumian. Ataupun dalam orang putih dia panggil protective earth ataupun protective conductor. So dia menyambungkan antara bahagian logam ni kepada bumi lah. Ni mungkin bukan tiang besi, ni adalah tiang elektrik ke atas tu lah. Ada transformer ke apa kan. So nanti kita akan cerita lah ni. Erding macam ni kita panggil sebagai pigtail ataupun ekor babi lah. So pembumian adalah sistem sambungan di antara logam-logam dalam pemasangan pendawaian elektrik dengan jisim dan bumi lah. So bertujuan untuk mengadakan laluan mudah, iaitu rintangan yang rendah lah ke bumi, supaya sistem perlindungan beroperasi lah. You punya overcurrent, you punya earth fault, semua operate lah. So, of course, ultimately adalah untuk menjamin keselamatan manusia atau pengguna dari bahaya renjatan elektrik lah apabila berlaku earth leakage, arus bocor ke bumi. So, tujuan pembumian ada banyak lah. Yang pertama sekali ialah keselamatan. Ada earth leakage mana-mana, dia ke bumi. So, bila orang pegang, insyaAllah selamat. Kedua, untuk sistem perlindungan lah. Macam yang kita cakap lah untuk item 2. Ketiga, menghadkan voltan berlebihan, over voltage. Keempat, mengadakan laluan nyahcas ataupun discharge. So bila berlaku ni, apa-apa charging, extra charging tu, dia akan nyahcas terus ke bumi directly. Dan of course, keperluan undang-undang dan peraturan lah berdasarkan ESA 1990, Electrical Supply Act 1990 lah. Dan juga Electrical Regulations 1994. So untuk pigtail ni, tuan-tuan janganlah amalkan erding kabel ni kita buat sebagai pigtail lah. Sebab bila kita introduce pigtail ni, dia akan introduce satu rintangan tinggi apabila ada high frequency lah, especially bila ada lightning. So lightning ni selalu dikatakan sebagai high frequency punya voltage lah. So bila berlaku ni, dia akan create high impedance di sini. Sebab ni dah create macam satu air core punya inductor lah. So elakkan buat je straight, tak payah ada pigtail ni. So bila ada rintangan, current takkan lalu kat sini, dia akan cari jalan lain lah. So jalan yang tidak sepatutnya, yang boleh merosakkan barang dan juga membahayakan orang. Okay. So pembahagian pembumian, kita ada pembumian sistem, earthing system, iaitu dia mengasingkan sistem apabila berlaku kerosakan. Dia menghadkan beza upaya voltage rise di antara konduktor tidak bertebat di suatu kawasan, dan juga menghadkan berlakunya overvoltage ataupun voltan berlebihan. Pembumian kedua ialah pembumian peralatan, maknanya semua peralatan dibumikan. Perlindungan manusia adalah tujuan untuk perlindungan manusia dan juga pengguna lah. So bila ada kebocoran arus dari punca hidup ke badan peralatan elektrik, dia akan terus disalurkan ke bumi. So kalau orang touch benda tu, InsyaAllah dia takkan tanya, dia takkan kenalah electric shock.
So sepatutnya kalau benda tu memang dah earth, bila dia ada kebocoran dia akan terus trigger dan trip lah ELCB, atau current kalau cukup besar mungkin boleh trigger MCB lah, MCB ataupun MCCB lah, overcurrent lah. So jenis-jenis dan fungsi aksesori pembumian. So ni adalah komponen-komponen kepada pembumian lah. Kita ada elektrod bumi ni ya, warna copper lah, ataupun salut copper. So selalunya rod keluli bersalut kuprum, copper jacketed steel core rod. So dia bukanlah pure copper ni ya. So dia dalam dia ada rod keluli ya. Dan kita ada konduktor pengikat utama, equipotential bonding, sambungan antara punca bumi ke bahagian logam terdedah lah, saiz minima 10 mm². Okey, dan konduktor pembumian, so sambungan antara punca bumi ke bahagian lain mengikut saiz yang sesuai lah. So S ni adalah luas keratan konduktor. So contohnya kalau kabel incoming use adalah 16 mm² ataupun 10 mm². So pakai earding konduktor sama saiz, antara nak connect antara rod kepada you punya DB. Sorry ya. Kalau saiz antara 16 ke 30 mm², saiz yang dipakai untuk earding kabel adalah 16 mm². So kalau lebih besar daripada 35 mm², separuh saiz daripada saiz konduktor. So kalau pakai 70, pakailah 35 mm². Kalau pakai 120, pakailah 60 mm². Tapi sebab garis panduan ni adalah untuk rumah kediaman, so biasanya rumah kediaman ni single phase ataupun three phase paling besar 63 m. Kalau 100 m, 200 m tu dia luar biasa lah, rumah agam lah, boleh jadi mansion lah, mansion, ataupun mungkin rumah Perdana Menteri. Rumah Perdana Menteri ada ni, ada pencong elektrik dia sendiri ya. So kita lihatlah contoh di sini ya. So kita ada earding. So bahagian means of earding, bahagian ni akan disambung kepada inilah copper rod yang ditanam di dalam tanah. Dan kita ada earding conductor. So size ni yang berkaitan adalah size refer kepada S. So dan kita ada earding terminal, selalunya terletak di dalam you punya distribution board. Dan dari distribution board ni akan disambungkan kepada semualah, kepada body, mana-mana metal part, kalau ada gas part dia pun disambungkan, water service part pun disambungkan. Untuk inilah ini kita katakan sebagai equipotential bonding. Semua bahagian metal yang terdedah dia kena dibumikan lah. Okay. So penyusunan bumi mengikut TT system lah, menggunakan TT system. Ini adalah sangat-sangat tipikal lah untuk mana-mana rumah. Memang dia pakai sistem jenis TT ataupun tera-tera. T ni sebenarnya maksud dia tera ataupun bumi lah. So bumi kamu, bumi saya. So T yang pertama menunjukkan sistem pembumian dari pihak pembekal elektrik. So bumi dia lah. T yang kedua huruf menunjuk pembumian dan pemasangan pengguna. So bumi kita. So contohlah, ni adalah rumah nombor 1, ni rumah nombor 2. So dia ada earding dia sendiri ya. So dia earding sambung ke elektrod dia sendiri. So rumah nombor 1 ada earding dia sendiri, rumah nombor 2 ada earding dia sendiri, dan seterusnya sampailah rumah ke berapa-berapa. Tapi bila kita tengok earding untuk pembekal, so biasanya pembekal lah daripada pencong elektrik ataupun daripada transformer yang duduk atas tiang tu, dia akan ada dia punya neutral tu akan earth sendiri. So yang kita katakan TT ni adalah T dia dengan T kita asing. So itulah sistem earding TT, jenis TT ya. Ada banyak lagi lah, TNS, IT, tapi untuk rumah kediaman kita biasanya pakai TT. So bahagian-bahagian mana yang perlu dibumikan dan tidak perlu dibumikan. So semua struktur logam yang tidak membawa arus maknanya selain daripada live dan neutral conductor lah, mesti dibumikan. Tapi kalau logam tu pendek dan dia memang terasing, dan dia digunakan sebagai mechanical protection, contohnya macam GI pipe dekat laluan masuk, dekat duct bank lah contohnya bila ada potong jalan ataupun nak masuk ke satu kawasan, ada duct bank digunakan GI pipe as a mechanical protection. So GI pipe tu walaupun logam tak perlu dibumikan sebab dia pendek, selalunya lah a few meters lah. Okey, kedua ialah satu punca bulletin sekunder bagi alat ubah. Alat ubah di sini adalah transformer ataupun current transformer lah.
So voltage transformer ataupun current transformer lah. So transformer dia punya start point neutral kena dibumikan lah. Biasanya secondary side lah. Kadang-kadang you akan jumpa juga transformer yang jenis star-star. So dua-dua tu dibumikan. Mungkin bumi direct ataupun bumi melalui neutral earthing resistor lah. Tapi dalam kes rumah tak ada lah. Rumah kita tak ada worry lah pasal ni. And then rangka bumbung yang dibuat daripada logam. So sekarang ni banyak ada rangka bumbung A-truss, roof truss semua dibuat daripada logam. So tuan patutnya kena bumikan sebab dia dah the whole structure of your roof sekarang ni dah jadi metal. So selonya dibumikan lah. Katalah tiba-tiba ada wireman dia buat tak cantik, ada wire single insulation luka terkena pada structure structure roof ni. Dan ada wireman yang lain datang nak tambah point ke nak tambah apa, terpegang ni, innalillah. So dia jadi path. So banyak dah case yang wireman sendirilah mana terkena renjatan di belah bumbung lah masa buat kerja-kerja wiring. So tolong bumikan rangka bumbung sebab sekarang ni memang semuanya C-channel tu lah yang buat daripada aluminium tu kan, memang metal. Ok, dan apa lagi yang tak perlu dibumikan? Klip logam untuk memasang kabel, penutup lampu yang diperbuat dari logam. Tapi pastikan lampu ni di jenis kelas 2 lah. Kelas 2 kita tahulah bahawa wire yang masuk kepada lampu tu ada double insulation. Dia ada 2 lapisan penebat. Itu yang dimasukkan kelas 2 lah. Dan logam kecil macam screw plate, name plate semua yang terasing, so diasingkan dengan penebat lah. Rantai logam untuk gantung lampu dan peralatan tak perlu dibumikan. Dan logam peralatan lampu untuk lampu berfilamen di atas lantai yang kalis air, so tak perlu juga dibumikan lah. Ok, so ini bahagian 7.5 dan 7.6. So seterusnya kita tengok penamatan di bumi lah ataupun earthing termination. So dia akan menggunakan kotak pembumian ataupun selalu kita panggil earth chamber lah. So ada beberapa jenis. Biasa tuan-tuan akan jumpa 2 jenis lah. Satu pakai konkrit. So bila buka ni nampaklah ada earth chamber. So bahagian tepi nampak macam ni. Dan kalau pakai PVC PVC lah. So elektrod bumi yang digunakan adalah jenis rod keluli bersalut copper lah. So rintangan elektrod bumi So rintangan elektrod bumi yang disyorkan oleh ST melalui garis panduan ini ialah 500 ohm. 500 ohm. So ni adalah rintangan bumi maksima. So siapa-siapa yang buat projek ke atau testing ke untuk earthing untuk rumah, tuan-tuan kena pastikan maksimum adalah 500 ohm sahaja. Kenapa? Nanti kita cerita lepas ni dalam next few slides. Tapi jika rintangan sebab kalau dia lebih 500 ohm, kemungkinan peranti arus baki ataupun orang selalu panggil ELCB lah, tapi nama sebetul yang dipanggil ialah Residual Current Device ataupun RCD. Mestilah dia mungkin tak boleh detect lah, sebab current bila ada tinggi sangat impedance ni ataupun resistance, arus bocor ke bumi mungkin terlalu kecil untuk didetect oleh RCD tersebut lah. So dia boleh membahayakan seseorang lah jika dia tersentuh bahagian logam yang terdedah yang telah hidup, sama ada short live earth ataupun neutral earth. Tapi kalau tuan-tuan ada gunakan SPD penangkap kilat di rumah, so pembumian yang diperlukan adalah maksimum 10 ohm. So kalau ada pasang SPD incoming DB tu ada SPD, so kena pastikan earthing resistance of your rod is 10 ohm saja. Kalau tak, you pakai 500 ohm, dia tidak akan berfungsi dengan baik lah SPD tersebut. So macam mana kita nak determinekan nilai maximum sensitivity RCD berdasarkan jumlah rintangan bumi lah. Ok so macam buku ST dia dah ada, bukan buku ST, peraturan elektrik 1994 dah nyatakanlah dalam peraturan 36 berapa leakage current yang patut digunakan lah. Dia ada cakap daripada 10 mA untuk kawasan awam ataupun kawasan yang memang akan berair kat swimming pool semua ni, dekat shower,
Kedua ialah 30 mA untuk peralatan yang akan dipegang lah. Contoh ada pakai tools ke apa, ada pakai metal, so circuit RCD dia kena 30 mA. Selain daripada kedua tu 100 mA. Itu yang dinyatakan di dalam Peraturan Elektrik 1994 ya. Tuan-tuan boleh rujuk kepada Peraturan 36 So dalam IEE IEE 18 Wiring Regulation yang terbarulah, edisi ke-18. So kalau tuan-tuan mendapat bila buat resistance measurement dapat 500 mA, 500 ohm. So the maximum sensitivity RCD mestilah 100 mA. Kalau nak pakai 30 lagi bagus. Tapi 100 mA saja, ni maksimum yang boleh diguna. Kalau resistant lagi rendah, lagi tinggi leakage yang boleh di-detect lah. So, kita tengok contoh lah. So RA, apa itu RA? RA adalah jumlah nilai rintangan elektrod bumi dan juga konduktor perlindungan. Nanti kita tengok gambar dalam slide seterusnya, apa yang kat mana kita nak measure RA sebenarnya. So jika dilihat jadual kiri ni, nilai maksimum sensitivity RCD sebenarnya adalah berdasarkan voltan selamat 50 volt AC. So kita kena ingat dua ni lah. Voltan selamat yang boleh dipegang oleh seorang manusia, kalau AC adalah 50 volt. Kalau DC 100 ke 120 volt DC lah. Itu adalah voltan selamat yang boleh dipegang secara direct dan orang tu takkan kena shock. Kalau ada current lalu pun dia tak cukup untuk shockkan orang tu lah. So macam mana dia kira, contohnya bila dapat RA 100 ohm, dia dapat 500 mA. So kita ambil satu contoh. So RA kita measure dapat 17 ohm. So bila kita kira sensitivity RCD, dia boleh pergi ke maksimum 3M ataupun 3000 mA. 50 volt bagi 17. So tuan-tuan boleh test. So 50 bagi 500 ohm dapatlah 100 mA ataupun 0.1 ohm. 50 volt bagi 1667 ohm dapatlah 30 mA. So that's why dalam garis panduan ST dah nyatakan maksimum resistance yang boleh ada untuk kawasan kediaman ialah 500 ohm sahaja. Sebab kita maksimum kat rumah pakai pun sepatutnya tidak melebihi 100 mA punya RCD Okay. So ni just intro je kot pasal earth fault loop impedance earth fault loop impedance. So apa itu earth fault loop impedance? Ialah laluan fault current ataupun arus kerosakan apabila berlaku kerosakan antara konduktor, fasa dan bumi lah. So macam ni dia tunjuk single phase je antara fasa dengan bumi lah. So semakin tinggi rintangan antara pembumian, semakin rendahlah arus bocor ke bumi lah. Arus fault current tu. So bila arus makin kecil tapi dalam keadaan fault, so you punya sistem protection mungkin akan operate lebih lambat lah. Contohnya macam fuse MCB trip lagi lambat, RCCB mungkin detect mungkin tak cukup pun untuk detect you punya earth leakage tu. So ni adalah bahagian itulah yang dimasukkan dengan RA So adalah measurement daripada metal metal punya enclosure sampailah melalui earth conductor ataupun protective conductor sampailah ke rod, mestilah tidak melebihi nilai RA tadi. So itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berbuka puasa. Semoga kita berjumpa lagi untuk edisi seterusnya dalam topik seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.